Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 dari kelas W2 yang terdiri daripada 4 rakan kongsi niaga. Produk yang kami jualkan ialah Maruku Crunchy. Kita pergi ke carta organisasi Maruku Crunchy. Kami terdiri daripada 4 rakan kongsi niaga, iaitu Ahmad Azimi Maidi, iaitu saya selaku pengurus besar produk ini. Seterusnya Ahmad Firah Afham bin Aladin selaku pengurus pemasaran. Seterusnya Amir Aidi Al-Amin bin Anis Husaini, iaitu pengurus operasi. Dan akhir sekali Ahmad Zawi Zakwan bin Ahmad Rizal selaku pengurus kewangan syarikat kami. Seterusnya kita akan pergi ke introduction. Kumpulan kami bercadang untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan semasa berada di Kolej Kedaman IBS di Universiti Malaysia, Kelantan, kampus Bacok. Kami terdiri daripada 4 orang ahli yang menubuhkan perniagaan ini. Memprosesan produk kami dilakukan secara menggunakan teknik di atas talian, iaitu melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Kami memfokuskan jualan kami kepada penghuni Kolej Kedaman IBS dan warga Universiti Malaysia Kelantan di kampus Bacok. Kami membeli produk iaitu Maruku Crunchy secara borong dengan supplier. Produk Maruku Crunchy ini mempunyai 2 perisa iaitu cheese dan kacang hijau. Kami memilih perisa tersebut berasaskan kesukaan dan cita rasa pelanggan yang kami kasihi. Produk jualan kami juga menyediakan perkhidmatan bayaran secara atas talian dan cash bagi memudahkan urusan jual beli dengan pelanggan kami. Seterusnya kita pergi ke tujuan rancangan perniagaan syarikat kami. Syarikat kami bertujuan untuk menjadikan perniagaan lebih teratur dan mudah untuk dikendalikan oleh 4 rakan kongsi kami. Kami juga bertujuan untuk memudahkan kerja sewaktu perniagaan baru dijalankan agar tidak dapat kerugian yang besar. Perniagaan ini berjalan secara langsung dengan perkongsian 4 rakan kongsi niaga, iaitu saya selaku pengurus besar, pengurus kewangan, pengurus operasi, pengurus pemasaran. Perniagaan ini merupakan perniagaan kecil-kecilan di kawasan Universiti Malaysia Kelantan di kampus Bacok. Kami juga menjual produk Maruku Crunchy ini di atas talian, iaitu media sosial, antaranya WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Seterusnya kita pergi ke latar belakang perniagaan. Jenis perniagaan yang kami lakukan iaitu perniagaan berasaskan makanan ringan, iaitu kudapan ringan seperti Maruku Crunchy yang mempunyai 2 perisa iaitu cheese dan kacang hijau. Jenis industri keropok Maruku. Perniagaan dijalankan melalui penghantaran dan atas talian. Rakan kongsi perniagaan kami terdiri daripada 4 orang pelajar, iaitu saya Ahmad Azim Maidi, Ahmad Zawi, Ahmad Firas dan Amir Al-Amin. Nombor telefon dan Instagram perniagaan kami iaitu 011 37 52 8595 dan seterusnya Instagram Maruku Crunchy. Boleh follow ya guys. Dan keuntungan kepada kami pula, modal yang kami gunakan sebanyak RM90 dan mendapat jualan sebanyak RM120 dan untung bersih kami hanya dapat RM30. Jenis perniagaan yang kami lakukan ialah rakan kongsi. Ditubuhkan pada 22 Disember 2022 dan dijalankan perniagaan ini pada 27 Disember 2022 selama 1 minggu. Jenis akaun bank yang kami gunakan untuk pelanggan yang ingin transfer iaitu akaun bank Islam. Untuk latar belakang rakan kongsi kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama ialah Ahmad Hazim sebagai pengurus besar yang menguruskan segala pengurusan perniagaan. Yang kedua adalah saya sendiri iaitu Amir Aidil Al-Amin, iaitu sebagai pengurus operasi yang memastikan perniagaan
berjalan dengan lancar mengikut SOP operasi perniagaan. Yang ketiga ialah Ahmad Firas Afam, iaitu sebagai pengurus pemasaran yang mengurus pelanggan dan mempromosikan produk. Dan yang terakhir rakan kongsi kami ialah Ahmad Zawi Zakwan, iaitu pengurus kewangan yang mengira keuntungan dan memegang kewangan produk. Seterusnya ialah visi, misi dan objektif. Visi perniagaan kami ialah menambah baik produk dan kemahiran bekerja dalam perniagaan makanan ringan bagi memastikan produk makanan di dalam negara kekal relevan dan berdaya saing. Dan misi pula menjadi produk makanan maruku dan mendebusi pasaran luar dan dapat menjadi produk makanan ringan yang bertahan di pasaran. Dan yang terakhir sekali, objektif kami adalah menjadi salah satu perniagaan yang dapat memberikan manfaat kepada pekerja dan masyarakat dalam sektor permakanan. Untuk tugas bagi pengurus pula, pengurus besar melaksanakan tugas mengurus hal ehwal dalam perniagaan. Selain itu, memastikan aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. Pengurus besar juga membantu dalam menyiapkan tugas dalam pentadbiran. Bagi pengurus operasi, memastikan perniagaan berjalan mengikut operasi, mengikut piawai perniagaan atau mengikut SOP yang telah ditetapkan dengan betul dan berjalan dengan lancar. Bagi pengurus pemasaran, memastikan pemasaran produk berjalan dengan lancar dan mengikut sasaran. Selain itu, memastikan kuantiti dan kualiti produk mencukupi serta dalam keadaan yang baik. Bagi pengurus kewangan, memastikan perbelanjaan perniagaan dalam keadaan yang benar. Selain itu, memastikan kewangan dibelanjakan dengan benar dan sepadan dengan modal yang dikeluarkan. Untuk yang seterusnya ialah pelan pemasaran. Untuk pelan pemasaran kami mengikut produk dan jenis servis ialah jenis makanan. Jenis makanan yang kami jual ialah maruku yang mempunyai variasi perisa. Di antara perisa yang kami jual ialah kacang pis dan keju. Seterusnya, target jualan kami ialah kepada lelaki dan perempuan. Dan untuk lapisan umur ialah semua lapisan umur. Dan target makanan kami juga ditumpukan kepada mereka yang meminati makanan ringan, kudapan dan krepek. Untuk saiz pasaran kami ialah kami menjalankan perniagaan ini dengan berskala kecil. Selain itu, untuk persaingan, terdapat banyak demand daripada pelanggan yang ingin pelbagai kemahuan dalam produk makanan ringan. Dan hal ini menjadikan trend semasa. Ini menyebabkan pelbagai jenis makanan ringan yang terdapat di pasaran, terutama sekali keropok dan makanan ringan. Selain itu, terdapat juga jenama yang telah kukuh di pasaran. Untuk perkongsian dalam market ini, kerana perniagaan kami baru saja dijalankan, kami masih tidak kukuh dalam selok-belok dalam pemasaran ini. Dengan itu, kami perlu mengambil masa untuk menyesuaikan diri dan membaiki kelemahan. Dan untuk jualan pula, kami mendapati pada minggu pertama, target jualan kami ialah sebanyak 13 paket per unit. Dan yang kedua, untuk minggu kedua ialah jualan kami sebanyak 17 unit. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan strategi pemasaran. Strategi ini terbahagi kepada 4 jenis strategi pemasaran. Yang pertama sekali ialah strategi barangan. Strategi barangan ini dihasilkan dalam bungkusan berbentuk 4 segi yang berwarna seakan putih keperangan dan diletakkan padanya pelekat jenama produk maruku Perancis. Strategi yang kedua ialah strategi promosi. Strategi melalui untuk menarik perhatian pelanggan disebarkan melalui alam maya dengan menggunakan gambar dan ayat yang menarik. Strategi yang ketiga ialah strategi harga. Satu unit produk ini berharga RM5 dan dipromosikan sebanyak RM8 di atas pembelian 2 unit produk. Harga yang berpatutan tanpa had batas umur. Strategi yang terakhir ialah strategi edaran. Strategi ini menggunakan melalui kaedah media sosial seperti penggunaan aplikasi Instagram dan WhatsApp.
menjual secara manual dan tunai kepada pelanggan yang menetap berhampiran. Slide yang seterusnya adalah berkaitan laporan kewangan. Laporan kewangan ini terbahagi kepada dua jenis laporan kewangan. Yang pertama sekali ialah kos pelaksanaan projek dan kos pembiayaan projek. Yang pertama, bagi kos pelaksanaan projek. Kos pelaksanaan projek Maluku Kerancis ini sebanyak RM90. Hal ini kami memperoleh sebanyak 34 unit produk. Kos pembiayaan projek pula terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan akan dikutip sejumlah RM22.50 dan mencatatkan kekerapan sebanyak RM90. Hasil kutipan tersebut kami menjadikan sebagai sumber modal untuk mencipta produk ini. Okey, slide seterusnya ialah belanjawan pemasaran. Okey, jenis belanjawan pemasaran yang pertama ialah maruku. Kos maruku satu bungkusan 1 kg mengambil harga RM35. Kami membeli 2 kg maruku iaitu harga RM70 untuk melaksanakan perniagaan. Okey, untuk pembungkusan, satu pembungkus yang berharga RM8. Kami membeli 2 pembungkus iaitu harga RM15 untuk produk kami. Untuk stiker pula, kami membeli 1 pack stiker dengan berharga RM5. Dengan jualan akhir, kami mengeluarkan modal dengan sebanyak RM10 untuk perniagaan ini. Seterusnya ialah strategi pemasaran dalam talian. Strategi yang pertama ialah mengambil gambar tentang makanan kami dan siarkan di sosial media seperti Instagram dan WhatsApp untuk mendedahkan jenama produk kepada awam. Strategi kedua ialah mencipta Google Form untuk pemilihan perisa yang disukai ramai supaya dapat menarik pelanggan yang meminati perisa yang disukai. Okey, strategi yang ketiga ialah selalu aktif dan mengepost produk dan promosi dalam media sosial. Okey, slide seterusnya ialah operasi perniagaan. Step pertama ialah mengambil produk daripada pembekal. Step yang kedua ialah memastikan produk dalam keadaan yang baik. Step ketiga ialah produk dibungkus dan dikemaskan. Step keempat, produk dipromosikan dalam media sosial untuk pemasaran. Step yang kelima, pelanggan yang berminat boleh menghubungi penjaga dan memberi maklumat. Step yang keenam, proses penghantaran produk akan dijalankan. Okey, slide ini menunjukkan jumlah keseluruhannya. Yang pertama adalah perancangan pengeluaran yang beranggakan kasar target jualan produk selamai 1 orang dan anggaran modal iaitu RM100 dengan anggaran produk ialah 100 unit. Okey, kos operasi pula jumlah keseluruhannya ialah RM31. Lain-lain perbelanjaan dengan berharga RM221. Slide ini menunjukkan untung dan rugi pemasaran kami dengan berjumlah bawa baki kehadapan dengan berharga RM120. Di samping itu juga slide ini menunjukkan kunci kira-kira pemasaran kami yang mempunyai untung bersih sebanyak RM31. Okey, untuk kesimpulannya, merancang sebelum memulakan sesuatu perniagaan adalah sangat penting dalam sesebuah perniagaan supaya perniagaan itu berjalan dengan lancar tanpa masalah yang berlaku pada masa hadapan. Memulakan perniagaan dengan perancangan akan menjadikan perniagaan lebih mudah untuk mendapatkan untung semasa belajar di UMK. Seperti yang kita tahu bahawa pelanggan adalah kunci kejayaan sesebuah perniagaan kerana mereka menyokong penjualan kami sehingga berjaya. Dan terima kasih juga kepada pensyarah kami iaitu Puan Farah Hanan binti Muhammad kerana sudi untuk membantu kami melaksanakan projek ini, perniagaan ini dengan berjaya. Untuk perniagaan kami, perancangan kami membuat keputusan untuk menjual produk ini iaitu Maruku Kerancis adalah idea yang sangat terbaik sebagai perjalanan kami. Terima kasih.